Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahabudin Jalil dan pada hari ini kita ingin berbicara mengenai satu topik yang sangat penting, iaitu rahsia teknik membuat jualan. Anda sebagai seorang usahawan yang mungkin baru ingin memulakan perniagaan ataupun sudah mempunyai perniagaan, tentu anda tahu membuat jualan ni sangat penting. Kenapa membuat jualan ni sangat penting? Kerana membuat jualan ni akan membawa masuk revenue ataupun pendapatan kepada syarikat anda. Jadi apabila syarikat anda membuat jualan dengan efektif, maka hasil jualan kita akan bertambah. Dengan hasil jualan yang bertambah, sudah tentu keuntungan kita akan bertambah. Dan apabila keuntungan kita bertambah, sudah tentu keuntungan syarikat, sudah tentu syarikat kita dapat berkembang dengan lebih baik dan perniagaan kita akan meningkat lebih baik dan taraf hidup anda juga akan meningkat. Jadi anda boleh menggunakan wang keuntungan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup kita dengan mempunyai rumah yang besar ataupun kereta yang besar. Jadi segalanya bermula daripada teknik jualan. Jadi sebab itu kita ingin fokus hari ini mengenai bagaimana untuk membuat teknik jualan yang efektif supaya pelanggan anda membeli daripada anda dan bukan daripada pesaing anda. Okey, sebelum itu mari kita lihat realiti. Anda tentu kenal beberapa orang sahabat-sahabat anda yang pandai membuat jualan secara semula jadi. Dan ada pula rakan-rakan yang malu ataupun tidak tahu ingin membuat jualan. Mereka malu bukannya sebab mereka semata-mata malu, tetapi mereka tidak tahu dan tidak tahu untuk memulakan. Okey, jadi hari ini kita ingin belajar secara sistematik bagaimana untuk kita membuat jualan dan macam mana kita nak mempengaruhi pelanggan kita dalam membuat jualan. Okey, mari kita lihat proses jual beli yang berlaku ini. Pertama sekali, dalam proses jual beli terdapat dua watak yang utama, iaitu penjual, iaitu anda, dan juga pembeli. Okey, mari kita lihat. Ini adalah, katakan ini adalah pembeli, dan ini adalah anda, seorang penjual. Saya lukiskan anda berkepala besar dan bertali leher, baru nampak macam salesman. Okey. Dan bagaimana proses ini berlaku, iaitu anda memberikan barangan kepada pembeli anda dan pembeli anda memberikan wang kepada anda. Ini adalah proses jual beli yang berlaku secara asas. Dan kenapa pembeli anda membeli daripada anda? Keputusan untuk membeli ini lahir daripada minda pembeli anda terhadap anda. So segalanya berlaku bermula di minda pembeli anda dan pembeli anda mengambil tindakan, iaitu tindakan untuk membeli. Tindakan ini terhasil daripada keputusan yang dibuat oleh pembeli anda. Manakala keputusan ini pula dipengaruhi oleh dua faktor yang paling utama, iaitu emosi dan pemikiran. Emosi ataupun perasaan, dan yang kedua adalah pemikiran. Manakala emosi dan pemikiran ini terhasil daripada fokus yang anda berikan kepada pelanggan anda. Fokus bermaksud apakah yang ditumpukan oleh pelanggan anda sewaktu anda bercakap kepada pelanggan ini. Dan fokus ini terhasil daripada input yang anda berikan, sama ada dari segi cara anda bercakap, cara anda menampilkan diri anda, cara anda memberi kepercayaan kepada pelanggan anda. Jadi input ini adalah hasil daripada anda. Jadi anda hanya memberikan input dan input ini perlu mempengaruhi segala proses ini sehingga pelanggan anda membuat keputusan. Proses ini mungkin nampak seperti complicated, tetapi sebenarnya tidak. Apabila anda mempraktikkannya beberapa kali, mungkin 10 kali ataupun 20 kali, ianya akan ada secara automatik dalam diri anda dan anda akan menjadi seorang penjual yang mempunyai bakat menjual secara automatik. Okey, mari lepas ini kita akan lihat proses ini satu persatu dan saya akan berikan contoh daripada pengalaman saya dan pengalaman orang lain dalam menjalani proses jual beli ini supaya kita dapat mempengaruhi tindakan pelanggan kita untuk membeli daripada kita. Sebentar tadi kita telah tengok secara reverse engineering bagaimana proses jual beli ini berlaku dan sekarang kita ingin pergi daripada anda penjual
terus kepada pembeli. Okey, yang pertama sekali ialah input. Input ni adalah segala benda yang anda berikan kepada pembeli anda dari segi percakapan, dari segi penglihatan, dari segi penyusunan barang dalam kedai anda atau dalam website anda. Ini semua akan memberi input kepada pelanggan anda. Okey, katakan anda bertemu dengan pelanggan anda perlu memberi input yang jelas kepada dia supaya input-input yang anda berikan ini akan mempengaruhi pelanggan ini supaya membeli daripada anda. Okey, mari kita lihat. Yang pertama sekali, kita perlukan memberi input untuk menghalalkan fokus pelanggan kita ke hala yang kita mahukan. Okey, jika anda seorang penjual, anda tentu nak pelanggan itu membeli daripada anda. Jadi anda perlu menghalalkan fokus pelanggan itu ke arah barangan anda dan kelebihan barangan anda. Okey, sebelum itu, apa itu fokus? Fokus ni adalah satu tujuan ataupun sasaran ataupun satu perhatian yang diberikan oleh pelanggan kita. Okay, dalam hidup seharian, kita mempunyai banyak input yang kita dapat, tapi kita hanya fokus kepada bidang tertentu. Contohnya, jika anda sekarang ni berada di kedai makan, so di satu restoran, dan di restoran itu anda sebenarnya mendapat pelbagai input dari segi bunyi. Katakan anda mendapat input dari segi bunyi lagu, bunyi daripada pelanggan lain, daripada percakapan orang di meja sebelah, daripada percakapan daripada waiter dan sebagainya. Tapi apa yang anda fokuskan adalah percakapan rakan anda di hadapan anda. Jadi itu yang dimaksudkan dengan fokus, iaitu input yang kita dapat itu banyak, tapi kita hanya fokus kepada apa yang kita mahukan. Okey. Jadi penting untuk kita memberi fokus yang jelas kepada pelanggan kita supaya pelanggan kita dapat membeli daripada kita. Dan bagaimana untuk kita beri fokus ni? Okey, kita akan teruskan ke bahagian seterusnya, iaitu bagaimana kita untuk memberikan fokus serta kita mempengaruhi emosi serta pemikiran. Okey, sebelum tu, bagaimana kita nak berikan fokus kepada pelanggan kita ialah melalui soalan-soalan yang kita tanya. Apa soalan yang perlu anda tanya? Okey, apabila anda bertanya soalan kepada pelanggan anda, secara tidak langsung pelanggan anda akan cuba mencari jawapan dalam otaknya ataupun melalui input seterusnya yang kita akan bagi. Contoh macam saya adalah seorang usahawan dan salah sebuah bisnes saya adalah saya membawa usahawan daripada Malaysia untuk memborong di negara China. Apabila saya berjumpa seorang usahawan yang baru, saya akan bertanya kepada usahawan ini di mana dia dapat barang ini, adakah dia dapat dengan harga yang memuaskan, tidakkah dia teringin untuk memborong terus daripada sumber ataupun terus daripada negara China, di mana China ini adalah kelang dunia untuk dia memborong barang. Apabila saya bertanya soalan-soalan sebegini, pelanggan saya tentu dia akan start untuk fikir betul juga macam mana nak dapatkan barangan tu. So bila dia start berfikir sebegini, sebenarnya dia telah menghalalkan fokus terhadap produk yang saya ingin jual. Ini adalah caranya untuk kita menghalalkan fokus. Katakan anda menjual barangan lain, anda cuba fikirkan bagaimana soalan-soalan yang anda perlu tanya kepada pelanggan anda, yang mana dengan soalan-soalan ini akan menghalalkan fokus pelanggan anda kepada barangan anda sahaja. Dan kemudian barulah anda akan berikannya jawapan untuk mempengaruhi emosi dan pemikiran pelanggan anda. Okey, kita lihat sekarang macam mana kita nak mempengaruhi emosi pelanggan kita. Okey, ini adalah bahagian emosi. Emosi pelanggan kita akan terpengaruh apabila kita, maksud saya kaedah yang terbaik untuk kita mempengaruhi emosi pelanggan kita adalah dengan kita bercerita. Saya tulis di sini cerita. Kita daripada kecil, kita sudah terlatih dengan kita seronok mendengar cerita. Kita seronok mendengar cerita pengalaman orang lain. Kita seronok mendengar cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang berlaku di sekeliling kita dengan orang yang kita kenali ataupun tidak kenali. Jadi, kita sudah terlatih daripada kecil untuk mendengar cerita dan cerita ini menjadi satu input yang penting. Okey, jadi apabila kita bertemu seorang pelanggan, kita perlu bercerita kepadanya mengenai pengalaman-pengalaman pelanggan yang sebelum ini yang telah berjaya. Contohnya, kita ambil contoh saya tadi yang mana saya bawa usahawan ke negara China. Jadi saya akan bercerita mengenai kejayaan-kejayaan usahawan yang telah pergi ke negara China. Contohnya saya akan ceritakan mengenai seorang kakak yang mempunyai kedai menjual pakaian renang. Dan kakak ini kedainya sudah hampir tutup. Tetapi apabila dia bertemu dengan saya membawanya ke negara China dan di China dia mendapat barangan itu dengan harga yang sangat murah. Dan apabila dia balik ke sini, kedainya terus berkembang maju. Sebab apa? Dia dapat harga yang murah. Kalau dulu dia dapat dengan harga yang agak tinggi dengan keuntungan yang rendah, sekarang ni dia dapat dengan harga yang murah dan keuntungan yang tinggi. Okey, apabila saya bercerita mengalami pengalaman usahawan lain
yang telah mengalami pengalaman memborong daripada negara China, pelanggan saya yang sedang mendengar ini dia akan menjadi lebih jelas dan dia pun lebih nampak dengan dia meletakkan dirinya di tempat kakak itu tadi. Jadi dia nampak apa kelebihan-kelebihan yang dia dapat. Dan yang paling penting cerita ni, kenapa kita biasanya tersentuh dengan cerita ni, sebab biasanya apabila orang bercerita, kita akan cuba meletakkan diri kita di tempat hero dalam cerita tersebut. Jadi apabila kita mendengar sebegini, kita akan lebih tersentuh dan perasaan kita akan menjadi lebih seronok. Yang keduanya, orang akan menjadi lebih yakin dan percaya kepada anda kerana sudah ada orang lain yang menggunakan servis ataupun sudah pun membeli barangan anda. Jadi penting untuk anda memainkan emosi pelanggan anda, ataupun bukan memainkan, mungkin mempengaruhi emosi pelanggan anda dengan anda bercerita. Cerita ini pastikan cerita-cerita kejayaan pelanggan-pelanggan anda yang sebelum ini. Dan yang seterusnya adalah pemikiran. Macam mana kita mempengaruhi pemikiran pelanggan kita? Okey, apabila kita sudah mempengaruhi emosinya, jadi dia lebih percaya kepada kita, dia suka kepada kita dan dia membeli daripada orang yang kita suka dan percaya. Dan bahagian pemikiran ini kita perlu fokus kepada logik dan rasional. Dalam otak kita sebenarnya kita ada bahagian yang emosi ataupun perasaan, dan yang kedua adalah pemikiran ataupun hujah, logik, rasional. Okey, jadi macam mana kita nak mempengaruhi logik pemikiran pelanggan kita ialah dengan kita memberitahu pelanggan kita kelebihan-kelebihan produk kita. Dan mungkin juga anda boleh terangkan mengenai kelemahan produk pesaing anda, dan anda juga boleh dan kemudian anda perlu menerangkan mengenai kelemahan sekiranya pelanggan ini tidak membeli daripada anda. Okey, dengan anda memberitahu sebegini, pelanggan itu faham dengan jelas bahawa membeli daripada anda adalah yang terbaik dan dia tidak mempunyai sebarang option lain untuk membeli daripada orang lain. Kerana anda adalah yang terbaik dan dia suka kepada anda, dia percaya kepada anda, dan sekarang dia lihat dari segi pemikiran dan hujah logiknya memang barangan yang anda jual itu baik. Okey, di sinilah poin yang penting ataupun titik yang penting pelanggan anda membuat keputusan sama ada untuk membeli ataupun tidak daripada anda. Okey, bagaimana kita ingin mempengaruhi logik dan pemikiran ni? Sebelum kita bertemu pelanggan, sebab itu kita perlu buat homework ataupun kerja rumah di mana kita perlu senaraikan apakah kelebihan-kelebihan produk kita. Dan jika lebih baik, anda boleh lihat pelanggan yang akan anda jumpa ini dan cari sebab-sebab yang terbaik untuk pelanggan anda itu secara spesifik. Dan jika tidak pun, anda boleh mulakan dengan menyenaraikan kelebihan produk anda, kelebihan produk pesaing anda dan kelemahan sekiranya pelanggan anda itu tidak membeli daripada anda. Jadi dengan senarai-senarai sebegini, ia akan mempengaruhi logik ataupun pemikiran pelanggan anda. Jadi sekarang ni kita telah mempengaruhi emosi, jadi pelanggan anda sudah percaya kepada anda, suka kepada anda, dan sekarang kita mempengaruhi rasional dan pemikiran pelanggan anda.